daripada KBNK negara bagi membantu rakyat dan perniagaan dan juga melindungi ekonomi. Pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau secara ringkasnya PERMAI, PERMAI, PERMAI yang bernilai sebanyak 15 bilion ringgit. Secara amnya, pakej bantuan PERMAI ini menambah baik inisiatif sedia ada yang masih berterusan dan juga mempercepatkan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan. Sebanyak 22 inisiatif akan dilaksanakan di bawah PERMAI yang berteraskan kepada 3 matlamat utama, iaitu pertama, memerangi wabak COVID-19, kedua, memelihara kebajikan rakyat, dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Di bawah matlamat pertama untuk memerangi wabak COVID-19, kerajaan telah menyediakan dana tambahan sebanyak 1 bilion ringgit, merangkumi hampir 800 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Penyediaan peruntukan ini menumpukan kepada bekalan antaranya tambahan reagen dan kit saringan serta peralatan PPE terutamanya kepada petugas kesihatan. Sukacita saya mengumumkan bahawa perancangan program vaksinasi kita adalah on track. Kerajaan telah menandatangani 3 perjanjian dengan syarikat pengeluar vaksin dan dijangka menerima bekalan vaksin yang pertama pada penghujung bulan Februari nanti. Melalui Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang telah ditubuhkan, kerajaan akan memastikan keterusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberikan perhatian utama. Sebanyak 3 bilion ringgit telah diperuntukkan khusus bagi perolehan ini. Bagi penetapan mereka yang akan menerima vaksin ini kelak, dalam sedikit masa lagi, garis panduan dan kaedah penentuan bagi individu yang perlu mengambil vaksin ini akan dihebahkan. Realistiknya, program vaksinasi ini dijangka berjalan secara berperingkat sehinggalah tempoh keseluruhannya selama 12 bulan. Ini bermakna kumpulan pertama yang dijangka menerima vaksin ini adalah pada awal Mac dan dapat meliputi lebih daripada 80% atau hampir 27 juta penduduk Malaysia menjelang suku pertama tahun 2022. Saya juga ingin berkongsi bahawa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan, menentukan kemaslahatan komuniti bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19, seramai 8,000 petugas kesihatan tambahan untuk Kementerian Kesihatan telah diluluskan pada tahun lepas. Mengambil kira situasi semasa, kerajaan akan menambah lebih daripada 3,500 anggota kesihatan yang mula bertugas pada hujung bulan ini dengan peruntukan tambahan 150 juta ringgit. Ini terdiri daripada penolong pegawai perubatan, paramedik, juruteknologi, makmal dan jururawat. Saya memberikan jaminan sekiranya terdapat keperluan akan datang dan bagi menggerakkan program imunisasi kelak, kerajaan bersedia untuk menambah pengambilan baru. Seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021, pemberian one-off sebanyak RM500
pada semua petugas Barisan Hadapan Kesihatan dan RM300 kepada petugas Barisan Hadapan yang lain akan mula dibayar dalam suku tahun pertama tahun ini. Manakala bayaran bulanan sedia ada yang diterima sebanyak RM600 oleh petugas Barisan Hadapan Kesihatan dan RM200 oleh petugas Barisan Hadapan yang lain akan tetap diteruskan sehingga wabak COVID-19 ini berakhir. Untuk meneruskan semangat kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam memerangi wabak COVID-19, hospital swasta telah bersetuju untuk menerima dan merawat kedua-dua pesakit COVID-19 dan juga bukan COVID-19 bagi meringankan tekanan pada sistem kesihatan awam. Kerajaan akan memperuntukkan RM100 juta bagi tujuan ini. Saya juga memahami kerisauan rakyat mengenai jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing, terutamanya mereka yang bekerja di tapak pembinaan dan kilang. Dengan itu, SOP bagi pembinaan bangunan semasa PKP mensyaratkan syarikat menyediakan penginapan lengkap dan menghadkan pekerjanya ke tapak pembinaan. Selaras itu, majikan disarankan untuk memperketatkan amalan SOP, menambah baik penginapan dan kawalan pergerakan pekerja asing serta meningkatkan saringan bagi menyokong usaha membendung penularan COVID-19. Selain itu, Perkeso juga turut terlibat dalam pelaksanaan program ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja asing yang berdaftar. Kos saringan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perkeso di zon-zon merah bagi mengenal pasti kluster COVID-19 di tempat kerja. Dari 1 Disember 2020 hingga 17 Januari 2021, bilangan pekerja asing yang telah menjalani ujian saringan adalah seramai 160,982 orang. Seterusnya, untuk menyokong lebih banyak individu membuat ujian saringan pengesanan COVID-19 secara bersendian, skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh yang telah dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000 seperti diumumkan pada Belanjawan 2021 kini diperluaskan untuk meliputi bayaran ujian pengesanan COVID-19. Matlamat kedua pakej bantuan permai ialah meneruskan usaha bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat berikutan pelaksanaan PKP, terutamanya golongan mudah terjejas dan pekerja yang bergantung kepada upah harian. Di bawah pakej Kita Prihatin yang diperkenalkan tahun lepas, bayaran fasa terakhir Bantuan Prihatin Nasional atau BPN 2.0 akan dipercepatkan, iaitu mulai 21 hari bulan Januari. Sejumlah 11.1 juta penerima akan mendapat bayaran sebanyak RM2.38 bilion. Bagi Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR pula, bayaran fasa pertama akan melibatkan lebih daripada 8 juta penerima. Golongan isi rumah berdapatan sehingga RM5,000 sebulan akan menerima RM300, dan bagi kategori bujang berpendapatan sehingga RM2,000 sebulan pula, mereka akan menerima RM150. Di bawah Belanjawan 2021, kerajaan telah meningkatkan kadar bantuan kebajikan bulanan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berkuat kuasa mulai bulan Januari 2021. Bantuan kebajikan ini melibatkan peruntukan sebanyak
2.2 bilion ringgit dan akan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. JKM juga akan segera melaksanakan program bakul makanan yang merangkumi barang makanan keperluan bernilai RM100 bagi setiap isi rumah yang layak dengan jumlah peruntukan sebanyak RM50 juta. Selain itu, bagi memastikan kebajikan kumpulan rentan terus terpelihara, kerajaan akan memperuntukkan RM25 juta di bawah program GLC Disaster Relief Network sebagai geran padanan bersama syarikat berkaitan kerajaan bagi inisiatif sosial. Ini termasuklah pemberian bantuan komuniti, termasuk masyarakat warga emas, gelandangan, OKU dan mangsa banjir. Sebagai tanda penghargaan pada usaha murni rakyat yang ingin bersama-sama menyalurkan sumbangan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan telah mengumumkan beberapa insentif dalam bentuk potongan cukai kepada penderma yang menyumbang wang tunai ataupun barangan serta membantu rakyat yang terkesan dengan wabak tersebut. Penyumbang tersebut layak menuntut potongan cukai daripada pendapatan kasar perniagaan atau pendapatan agregat mereka. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, semasa tempoh pelaksanaan PKP ini saya ingin menekankan bahawa bantuan moratorium dan pengurangan bayaran balik pinjaman akan terus disediakan. Moratorium termasuk lanjutan moratorium dan pengurangan ansuran pinjaman akan ditawarkan oleh bank-bank seperti yang diumumkan sebelum ini. Bagi negeri-negeri yang dilanda banjir, 15 buah bank juga telah pun menawarkan moratorium bayaran balik pinjaman. Setakat ini lebih 1.3 juta peminjam telah memohon dan menerima bantuan pembayaran dengan kadar kelulusan sebanyak 95% bagi peminjam individu dan 99% bagi peminjam PKS. Dan ini membuktikan bahawa rakyat tidak perlu bimbang untuk menghubungi bank jika mereka memerlukan fleksibiliti pembayaran. Bagi peminjam yang menghadapi kesukaran berurusan dengan bank mereka, Bank Negara Malaysia serta Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK bersedia untuk membantu dan memberikan khidmat nasihat kepada anda melalui telefon ataupun secara dalam talian. Untuk makluman semua, kemudahan iSinar telah dibuka pada semua ahli KWSP yang terjejas pendapatan akibat COVID-19 bermula 21 Disember yang lepas. Setakat 13 Januari, lebih 3 juta permohonan telah diluluskan dengan jumlah 24 bilion ringgit akan disalurkan pada tahun ini. Bagi menambah baik kemudahan iSinar, terutamanya bagi mereka yang menghadapi pelbagai cabaran akibat PKP serta bencana banjir, kerajaan telah dimaklumkan bahawa KWSP akan membuat pembayaran pendahuluan sehingga RM1,000 bagi permohonan kemudahan iSinar kategori 2. Proses pembayaran pendahuluan iSinar kategori 2 juga dipermudahkan kerana ahli hanya perlu mengisytiharkan secara kendiri bahawa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menghantar dokumen sokongan secara dalam talian. Kerajaan juga telah meminta KWSP memudahkan proses pembayaran pendahuluan ini yang akan dibuat mulai 26 Januari dan maklumat lanjut akan diumumkan oleh KWSP dalam masa terdekat. Yeay. Kerajaan juga telah melihat
bahawa pelbagai insentif dan pelepasan cukai telah berjaya merangsang ekonomi di dalam beberapa sektor. Dan selaras dengan keperluan norma baru yang banyak bergantung pada penggunaan alat digital, suka saya berkongsi bahawa pelepasan cukai khas hingga RM2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet yang telah berakhir pada 31 Disember 2020 akan dilanjutkan setahun lagi sehingga 31 Disember 2021. Industri telekomunikasi bersedia untuk memberikan bantuan dalam tempoh PKP ini, dan pemberian data 1 gigabit secara percuma telah diberi pada orang ramai untuk melayari laman web, termasuklah untuk tujuan pendidikan. Kemudahan yang bernilai RM500 juta ini telah bermula pada 1 Januari 2021 dan akan dilanjutkan sehingga April 2021. Selain itu, pakej langganan khas untuk pelajar yang menduduki peperiksaan SPM dan STPM akan diperluaskan kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Pakej ini juga akan disediakan sehingga hujung April 2021. Dan kerajaan berharap kedua-dua usaha industri telekomunikasi tersebut akan dapat meringankan beban pengguna. Bagi merancakkan semula jualan kenderaan penumpang yang terjejas akibat daripada wabak COVID-19 sebagai sebahagian daripada inisiatif pakej penjana, kerajaan telah mengumumkan pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang jenis pemasangan tempatan dan import siap sehingga 31 Disember 2020. Kerajaan telah mengumumkan pelanjutan pengecualian ini sehingga 30 Jun 2021. Saya berharap langkah ini akan terus memacu momentum perkembangan sektor otomotif. Bagi peminjam PT-PTN pula yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir, mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman PT-PTN selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac 2021. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang dikasihi, bagi matlamat ketiga iaitu menyokong kelangsungan perniagaan, kerajaan memahami sepanjang tempoh PKP semua jenis perniagaan menghadapi pelbagai cabaran, termasuk kesukaran dalam menguruskan aliran tunai, perbelanjaan utiliti dan sewa premis. Semua itu kerajaan akan berusaha untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh sektor perniagaan menerusi beberapa langkah. Kerajaan mendapat maklum balas antara inisiatif yang telah disambut baik oleh pekerja dan majikan adalah program subsidi upah. Sukacita kerajaan mengumumkan program subsidi upah 3.0 di bawah Perkeso akan ditambah baik, di mana semua majikan yang beroperasi dalam PKP layak untuk memohon tanpa mengira sektornya. Dan untuk tempoh 1 bulan, majikan yang layak akan menerima subsidi upah berjumlah RM600 bagi setiap pekerja mereka yang bergaji kurang daripada RM4,000. Dan selain itu, had 200 pekerja bagi setiap permohonan akan ditingkatkan kepada 500 pekerja. Inisiatif ini melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion yang dianggar akan memanfaatkan 250,000 majikan yang menggaji lebih daripada 2.6 juta pekerja. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dalam tempoh pelaksanaan PKP, kerajaan bersetuju untuk melonggarkan syarat permohonan bagi program sistem insurans pekerjaan
atau SIP prihatin. Pekerja yang tidak memenuhi caruman minimum ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan keuangan SIP prihatin sebanyak 30% daripada gaji mereka selama 3 bulan. Kerajaan menghargai sumbangan delivery riders yang menjadi barisan sokongan dalam penghantaran barangan dan makanan semasa tempoh kawalan pergerakan. Dan sumbangan itu sejumlah 24 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi membiayai caruman penuh mereka ini di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Setakat ini hampir 32,000 permohonan daripada delivery riders telah diterima untuk perlindungan skim berkenaan. Semasa belanjawan 2021, kerajaan telah pun mengumumkan bantuan keuangan sebanyak RM1,000 melalui geran khas prihatin tambahan ataupun JKP tambahan yang diberikan pada peniaga dan penjaja di Sabah. Sehubungan itu, sukacita ingin saya maklumkan bahawa kerajaan akan memperluaskan bantuan JKP tambahan ini kepada 500,000 PKS di 7 negeri PKP dengan bayaran RM1,000, manakala 300,000 PKS di negeri yang lain akan RM500. Perluasan inisiatif JKP tambahan ini atau JKP Permai melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM650 juta. Namun demikian, sekiranya terdapat negeri-negeri yang berubah menjadi zon merah dan diisytiharkan PKP, kerajaan sedia membantu dengan menyalurkan bantuan tambahan kepada PKS di negeri tersebut dengan serta-merta. Bagi meringankan beban khususnya pemandu teksi dan bas, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan keuangan one-off sebanyak RM500 kepada 14,000 pemandu pelancong serta 118,000 pemandu teksi, bas sekolah, bas persiaran, kereta sewa dan e-hailing dengan peruntukan tambahan sebanyak RM66 juta. Selain itu, kerajaan kini memberikan layanan pengecualian duty excise dan cukai jualan bagi tujuan pindah milik, perupusan dan kegunaan persediaan teksi dengan syarat kenderaan dimiliki selama 7 tahun. Sukacita dimaklumkan bahawa syarat ini dilonggarkan kepada 5 tahun mulai 1 Januari hingga 31 Disember 2021. Bagi membantu aliran tunai perusahaan mikro dan PKS, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan skim-skim mikrokredit seperti mana yang pernah diumumkan sebelum ini. Sejumlah RM1 bilion kemudahan mikrokredit disediakan bagi merangkumi pinjaman mudah berjumlah RM390 juta oleh Bank Simpanan Nasional, RM350 juta oleh Agrobank dan RM295 juta oleh Tekun. Bagi terus menyokong golongan usahawan dan perniagaan untuk menjana pendapatan melalui jualan dalam talian ataupun platform e-dagang, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia Online dengan jumlah peruntukan RM300 juta. Melalui kempen tersebut, usahawan mikro akan mendapat bimbingan perniagaan dan pembeli akan menikmati penjimatan melalui jual beli secara dalam talian. Di bawah penjana, kerajaan telah mengumumkan skim jaminan prihatin dana jamin atau SJPD yang berjumlah RM50 bilion bagi menyokong sektor swasta untuk terus berkembang
dan merancangkan ekonomi negara. Sebagai langkah penambahbaikan, kerajaan akan pertamanya meningkatkan pembiayaan maksimum daripada 500 juta kepada 1 bilion ringgit. Keduanya ialah memperluaskan skop pembiayaan kepada pembelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun, dan ketiganya membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan mereka adalah sekurang-kurangnya 75%. Kerajaan berharap agar penambahbaikan SJPD ini akan dapat menjana pertumbuhan sektor swasta dan juga mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan. Saudara sekalian, bagi peminjam MARA akan meneruskan program MARA Prihatin Peace of Mind 2.0, di mana peminjam boleh memohon untuk membuat penjadualan semula bayaran balik kemudahan pinjaman pelajaran MARA atau moratorium pinjaman sehingga 31 Mac 2021. Sebagai tambahan, usahawan MARA yang terkesan akibat COVID-19, PKP dan bencana banjir boleh membuat program penjadualan semula pembiayaan perniagaan MARA. Selain itu, bagi penyewaan premis perniagaan, MARA telah bersetuju untuk memberikan diskaun 30% bagi tempoh 6 bulan mulai November 2020 hingga April 2021. Saya juga menyarankan lebih banyak agensi dan syarikat untuk turut menawarkan penjadualan semula pinjaman dan diskaun sewa premis perniagaan ini. Bagi mengurangkan bebanan PKS, kerajaan telah memberikan potongan cukai khas kepada syarikat yang memberi pengurangan sewa premis perniagaan sekurang-kurangnya 30% mulai 1 April 2020 sehingga 31 Mac 2021. Berdasarkan pada keadaan ekonomi semasa, potongan khas ini akan diperluaskan untuk meliputi pengurangan sewaan yang diberi kepada syarikat bukan PKS. Tempoh potongan khas ini juga akan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021. Selain itu, pembangunan sumber manusia berhad akan mengecualikan levy majikan bagi syarikat yang tidak dapat beroperasi semasa tempoh PKP dan PKPB. Selanjutnya, kerajaan juga bersetuju untuk memberikan diskaun khas bil elektrik sebanyak 10% bagi tempoh Januari hingga Mac 2021 kepada 6 sektor perniagaan di seluruh negara. Ini meliputi pengendali hotel, taman tema, pusat konvensyen, pusat beli belah, pejabat syarikat penerbangan, tempatan serta agensi pengembaraan dan pelancongan. Di samping itu, ribat elektrik diberikan pada semua pengguna TNB, domestik dan bukan domestik, pada kadar 2 sen setiap kilowatt per jam, iaitu bersamaan penurunan bil elektrik sehingga 9% bagi tempoh 6 bulan mulai 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Syarikat jaminan pinjaman perniagaan akan memperkenalkan skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi. Di bawah skim ini, 50% jaminan ke atas pinjaman akan disediakan bagi bas terpilih seperti bas persiaran dan teksi daripada syarikat sewa beli dan pajakan. Dengan itu, pengusaha bas dan teksi dapat menstruktur semula pinjaman mereka serta menikmati moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik yang lebih rendah. Jaminan sebanyak 1 bilion ringgit akan disediakan untuk tujuan ini. Pada tahun lepas, Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 2020 atau Akta 829
telah digubal untuk membantu individu dan perniagaan yang terkesan daripada aspek ekonomi akibat wabak ini. Akta tersebut telah pun berkuat kuasa mulai 23 Oktober 2020. Tempoh kuat kuasa ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontraktual. Obligasi kontraktual telah tamat pada 31 Disember 2020. Justru melihat pada situasi semasa dan selaras dengan pengumuman PKP, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontraktual kepada 31 Mac 2021. Ini meliputi perjanjian sewa beli ataupun kontrak pajakan dan kontrak jualan kredit untuk memanfaatkan golongan yang terjejas seperti golongan B40, M40 dan perusahaan mikro kerana gagal memenuhi obligasi kontrak mereka. Untuk memudahkan rakyat mendapat akses kepada maklumat mengenai semua inisiatif dan bantuan yang telah tersedia, saudara-saudari bolehlah melayari portal manfaat belanjawan 2021 mulai hari ini di alamat http://belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat. Sebelum ini kita telah menyaksikan kesan pelaksanaan PKP ke atas pertumbuhan ekonomi di mana KBNK suku tahun kedua 2020 mencatat kemerosotan yang sangat ketar